ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takwalah seseorang itu akan mendapat keberuntungan, kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan takwa juga kita tergolong kalangan orang-orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala akan surganya sebagaimana dalam firman-Nya, innal lil muttaqina fi jannatin wa na'im. Banyak ayat. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mereka berada dalam surga dan surga yang mengalir air di dalamnya, mata-mata air. Jadi banyak tentang jaminan Allah tentang takwa. Jadi kita kenalah berusaha supaya kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Di tentuan hadis Tirmizi ini banyak kan, tadi saya katakan. Kalau kita baca tadi muhadab panjangkan uraian ya, perbahasan. Kalau kita ambil baca hadis sekarang kita boleh faham mana-mana ada sikit-sikit banyaklah kita ambil uraian dia dalam kitab Syekh Nabawi panjang perbincangan. Di pada malam ini insya-Allah kita masuk dulu bab ilmu dekat satu hadis itu bab lain, bab amalan, ilmu amal. Yang pertamanya abwabul ilm, mula-mula dalam kitab jilid yang ke-9 atau ke-19 dia abwabul ilm, iaitu bab-bab bahagian-bahagian tentang ilmu. Hadis yang pertama, An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis hasan sahih. Maksud dia, terjemahan dia daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala telah bersabda, sesiapa kan, barang siapa sesiapa seorang daripada kita dikehendaki oleh Allah Tuhan, siapa yang dikehendaki ya Allah mahu yurid, sifat iradat, sifat Allah ni ada sifat iradat. Yurid, arada yuridu, yuridillah. Jadi sifat Allah ni sifat Allah ni berkehendak. Dan kalau kita berkehendak, Allah pun berkehendak. Karena manusia ni kenapa dia Allah tak bagi hidayah, sebab dia tak nak iman, tak nak hidayah. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak nak Allah berikan, bukan Allah ikut hidayah, tapi dia tak nak, bukan Allah ikut hidayah. Ni benda yang mahal. Hidayah, petunjuk iman ni benda yang mahal. Mana kafir dan nak tebus dosa dia di akhirat dengan segala harta dia, kalau ada di dunia ni pilih dia satu dunia isi, Allah tak terima. Sebab apa benda tu mahal? Iman tu mahal. Iman adalah yang menyelamatkan kita daripada azab. Iman adalah yang melayakkan kita masuk surga. Iman dan takwa, amalan termasuk. Bila ada iman dan takwa, dia beramal amal saleh. Innal ladzina amanu bis-shalihat. Jadi itu tuan-tuan, iman ni benda yang mahal. Kalau kita tak nak, Allah tak beri.
emas tadi, perak di intan tadi. Baru dia tak kuang, dia tak sesiap. Itulah Allah. Sesiapa yang Allah kehendaki, Allah mahu, Allah hendak, bihi dengan dia, baginya lah bihi dengannya, dengan seorang dia, khairah kebaikan, khair ada bahasa kebaikan, khair. Orang kita baca nama khair kan, nama khair, kebaikan, khairah. Yufaqihu fid din. Karena dijadikan, Allah bagikan pada dia, Allah jadikan akan dia agar seorang tadi faham tentang agama, dalam agama. Ini dalam bahasa kita, dalam tentang agama, dalam soal-soal agama. Jadi huraiannya banyak. Kita faham agama kita faham hukum-hukum dia, semua kita faham. Kita kenal agama kita faham, kenal hukum-hukum dan yang beramal. Jadi baik. Dia faham hukum-hukum, dia beramal. Jadi baik. Agama dibawa kepada banyak sebab agama daripada Allah. Agama Islam bukan agama lain daripada Allah, tapi dia berubah. Yahudi, Kristian, agama-agama musyrikin itu asalnya betul lah kan. Enak tapi dah lama tu dia berubah. Tak macam asal dah kan. Tak sesuai lah kan dengan sekarang. Dan agama Islam ni sesuai. Jadi Allah bagi dia faham agama. Dia tahu, dia faham tentang hukum-hukum agama, ajaran-ajaran, panduan agama, amalan-amalan, dia beramal. Jadi baik. Orang yang tak jadi baik dikata dia tak tahu agama, dia jahil agama, ataupun dia tahu dia tak beramal, tak boleh kan? Dan dia tahu, dia faham, tapi dia tak beramal, dia tak agama di belakang dia. Tak boleh. Tapi kalau dia faham agama, dia tak agama dapat dia beramal, pasti jadi baik. Sebab Allah janji gitu kan, jadi baik. Sebab ni darah hadis. Kalau Allah nak jadi seorang baik, dia boleh faham agama, dia tahu hukum-hukum agama, ajaran agama, panduan agama, dia beramal. Okey lah, tak ada masalah. Semua dalam agama ni ada penyelesaian. Semua bab. Contohnya bab akidah kan, orang kafir. Bab akidah ada penyelesaiannya. Allah turun qul huwallahu ahad, tapi selesai. Tak ada Tuhan banyak-banyak. Tuhan itu dah qul huwallahu ahad. Selesai. Dan ayat-ayat kursi ni tentang tauhid, tentang akidah. Selesai masalah. Syariat pula Allah turun ayat-ayat tentang sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad. Itu ibadat syariat. Hukum-hukum munakahat, hukum jinayat, hukum muamalah, hukum ibadat, masalah fiqh, semua selesai. Agama ni untuk menyelesaikan masalah manusia. Sebab dia daripada Tuhan, Tuhan tahu apa masalah kita. Jadi itu tentang satu hadis kan. Kita ambil sikit masalah, sikit kan masalah waktu kita wakil kan, banyak-banyak. Baik, yang seterusnya tentang amal berkata. Ma ja'a fi mudawamati 'alal amal. Bab hadis yang berkenaan dengan mudawamah ni, kita berterusan senantiasa, selalu dama kalau kita ada dama, senantiasa, selalu dama. Mana orang yang berterusan, yang selalu, yang istiqamah dalam beramal. Kita kena istiqamah. Sembahyang, tak ada sembahyang sejadah, puasa ke apa, dia kena berterusan. Macam kita kan apa, sahabat kita tuan lagi, dia mendawamah datang ke masjid, itu tak ada, itu memang disuruh. Kita mendawamah datang ke masjid, solat berjemaah, datang ke majlis ilmu, mendawamah senantiasa. An Abi Salih قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالتا ما ديم عليه وإن قل حسن صحيح. Dalam tadi ada hadis
Hasan Sahih Warid kan. Daripada Abi Saleh. Abi Saleh katanya, kata Abi Saleh nama dia kan terkelaran kan. Kata dia, ditanya oleh orang akan kepada Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah. Ditanya pada dua orang isteri. Bukan tahu lah kan apa yang Nabi buat. Tanya isteri. Mana tabi'in lah kan. Dia tak jumpa Nabi, dia datang pada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Dan katanya, ditanya ayyul amal, apakah amalan yang adalah amalan tadi lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Apakah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah? Amalan-amalan banyak, tapi yang Allah suka dengan akan amalan tadi kan. Kata keduanya, madima, barang yang ditekunkan, yang diteruskan, ditekun dia terus, alaihi atas. Mana amalan yang ditekunkan, yang berterusan, diteruskan, dilangsungkan kan. Momentum dia tak ada kan, berterusan. Wa in qalla, walaupun sikit. Mana kita buat terus kan. Kita sembahyang 2 rakaat sikit kan. Tahajud pun 2 rakaat. Sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Sembahyang ba'diyah pun 2 rakaat. Ba'diyah pun 2 rakaat. Sembahyang duha 2 rakaat. Boleh walaupun boleh lambat kan, tapi kita boleh lambat hari kerja buat esok tak buat. Tapi hari-hari dia sembahyang tu. Puasa dia ada kan. Puasa taklah hari ni puasa esok atau puasa sehari puasa saya buka puasa benda. Puasa kalau boleh dia maintain Isnin Khamis juga dah seminggu 2 kali kan. 5 hari dia buka kan. 2 hari puasa. Sikit lah kan. Seminggu 2 hari. Ataupun habis sebulan dia tak ambil 3 hari. 10 hari puasa sehari tak kata kan. Sikit lah kan. 9 hari makan. 30 hari atau 29 hari kan. Kita 3 hari. Ada seorang kita senang ya. Kita puasa awal bulan sehari, pertengahan bulan kan, akhir bulan kan. Jangan sampai 30 lah. Sampai 29 saja. Kau tengok kalender tu 30 je. Sikit lah. Tapi tiap bulan dia puasa. Banding dengan orang puasa, dia puasa bulan tu kan, seminggu tu ada puasa 10 hari kan. Bulan ni tak puasa dah sikit. Sebulan 3 hari. Setahun dah berapa? Kalau Ramadan sebulan, 11 bulan, 33 hari. Kalau dia berterusan 10 tahun, 33 kali 10 kan? 330 dah 10 tahun. Baru 10 tahun. Tapi kalau dia daripada dia muda sampai dia mati kan, 30 atau 40 tahun, sebulan 3 hari. Kalau lebih lagi tak apa lah. Kalau puasa 6 dah lebih kan. Tak banyak kan. Tapi kita bersama kelihatan Allah. Nak banding kalau kita puasa dalam setahun tu kan, puasa tak berhenti kan, tak larat je kan. Bahaya je dapat kan. Sebulan sampai 10 hari. Setahun kan, dalam setahun. Sebulan tak 33 hari. 10 kali 10 110 hari kalau Ramadan. Sikit kan? Itu dah. Ni yang Nabi suka kata Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Amalan yang dikerjakannya ditekun dan diteruskan walaupun sedikit. Nah, ada yang kedua tuan-tuan. An Aisyah qalat kana ahabbul amal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dima alaihi, hasan sahih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah yang lebih disukai amalan, sesuatu amalan yang disukai kepada Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW itu dan iaitu amalan yang ditekunkan atas, yang dia buat dengan tekun dan berterusan. Itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW kan. Dijelaskan tuan kan.
Di sini dia tak tahu walaupun sedikit, tapi amalan itu dia ditekunkan, dibuat secara berterusan dan disebut ni kan. Ada yang berangkat mana amalan yang berterusan, yang berpanjangan kan. Itu amalan yang berkekalan, yakni amal apabila telah mula mengerjakannya tidak ditinggal akan dia. Seperti seorang yang sudah sembahyang maghrib atau isya, contohnya, ia pun berdoa kepada Allah. Kemudian tiap-tiap sudah disembahyang fardu, ia berdoa. Itu benar berterusan kan. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, bab pula sawabul Quran, makna pahala, balasan pahala daripada Al-Quran. Kita Quran kita baca dapat pahala kan. Baik, ini panjang hadis-hadis tuan-tuan. Abwab sawabul Quran, makna bab-bab tentang pahala Al-Quran, pahala kita membaca Al-Quran. Baik, yang seterusnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir wa innal baita allazi tuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhuluhu syaitan. Daripada Abu Hurairah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sabda Nabi, janganlah jadikan oleh sekalian kamu rumah kamu kubur. Jangan jadi rumah kita tu kubur. Kubur tak ada apa lah. Kalau kita kubur tak ada bacaan apa, tak ada apa kan kubur. Sunyi kan? Tak ada. Tak ada zikir, tak ada baca Quran, tak ada apa. Tak ada sembahyang, tak ada apa. Kubur. Janganlah jadikan rumah-rumah kamu makabir, kubur-kubur. Dan bahwasanya wa innal baita sesungguhnya, dan bahwasanya rumah sesungguhnya rumah yang dibaca padanya akan surah Baqarah tidak masuk akan dia oleh syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibaca surah Baqarah banyak tak dimasuki oleh syaitan. La yadkhulu, tidak masuk rumah tadi asyaitan oleh syaitan. Hadis hasan sahih. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli shay'in sanam wa inna sanamal Quran suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Quran hiya ayatul kursi. Daripada Abu Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada puncak. Kalau di bumi ni puncaknya bukit lah kan. Tempat-tempat ada tempat tinggi, ada puncaknya kan? Di unta tu puncaknya sinam dia tu yang tinggi di belakangnya. Itu dipanggil sanam, sinam sanam. Dan sesungguhnya bahawasanya puncak Al-Quran tadi yang jelas nampak kan, suratul Baqarah. Puncak Al-Quran surah Baqarah sebab dia paling panjang. Yang mula-mula jadi ada di mula surah Baqarah. Dan pada yang dalam surah Baqarah tadi ayatun, ada satu ayat dalam surah Baqarah ni kita tengok ada satu ayat tentang ia sayyidat ayil Quran. Ayat tadi ialah semulia-mulia ayat Quran ataupun penghulu. Sayyidah ni tuan, penghulu kan? Sayyidah, sayyidah, dia semulia-mulia ayat Quran. Ayat ini ia ayatul kursi, iaitu ayat kursi. Jadi semula-mula ayat kan? Itu ayat kursi, semula-mula ayat Quran, ayat kursi kan? Elaklah kita baca kan selepas solat kalau boleh kan. Itu sunatnya. Kalau imam tak baca dah bagi ada sunat. Ada hadis kan? Sesiapa yang sembahyang fardu dia baca selepas surah ayat kursi, tidak ada halangan dia nak masuk syurga kecuali dia mati.
kita hidup di antara kamu sendiri. Ya, setiap kali kalau boleh kita selepas solat fardu dalam diri kita tu ada ayat kursi. Kira ayat kursi dulu ke belakang, dia tak tinggal. Kalau imam tak baca pun dia baca Al-Fatihah, kata apa kan? Dalam kata baca ayat kursi. Kalau tidak ada halangan dia masuk surga, kecuali dia mati. Baik. Banyaknya tentang kelebihan Quran ini, tuan-tuan. Ali bin Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatain min akhir surah Al-Baqarah kafatahu asal Musa. Daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang terkenal datang. Al-Ansari dia orang Madinah, bukan Al-Muhajirin. Kena ingat. Abdullah bin Abbas orang Muhajirin kan. Abdullah bin Muhajirin buat dari Mekah, tapi Abdullah ibn Mas'ud ni dia Al-Ansari, orang Ansari, orang Madinah kan. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, sesiapa, man ni sesiapa lah, sesiapa membaca ia akan dua ayat daripada akhir surah Baqarah. Surah Baqarah ni tengok yang akhir kan. Dia ada 223 kan, 223 kan, 223 kita salah. Ayat surah Baqarah ni paling banyak. Ayat yang terakhir, dua yang terakhir. Siapa yang membaca dua ayat daripada akhir surah Baqarah, kafatahu, memadailah keduanya, itu akan cukup dah. Jangan baca ayat tak sempat kan, wirid ke apa ke, sebelum tidur ke, dia baca dua ayat tadi tuan-tuan. Kalau boleh sebelum tidur. Kalau dia tak, kalau tak dia akan tahajud, cukup dah dia baca tadi kan tahajud, dia bayar tahajud lagi bagus. Cukuplah kafatahu, cukup. Hadis hasan sahih. Jadi maknanya begitu besar kali kan kelebihan ayat, dua ayat surah Baqarah ni kan. Banyak kita boleh supaya kita rajin baca Quran. An-Nawas bin Sam'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'til Qur'an wa ahluhu allazi ya'maluna bihi fid dunya. Daripada Nawas, apa nama Nawas, sahabat bin Sam'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, telah bersabda Nabi, datang Al-Quran. Mana Quran itu tadi akan datang Quran. Wa ahluhu, dan ahlinya, mana orang yang baca, ahli Quran, orang yang baca Quran, bukan yang simpan Quran, yang belajar Quran, yang baca Quran, yang beramal kata ahli Quran. Kita kata ahli kelam, kan dia datang ke kelam kan, dia ada ikut di kelam tu boleh ahli kan, tidak sekadar daftar nama tak nak pergi kelam, tak jadi ahli kan, ikut kelam. Datang pada kiamat nanti lah kan, Quran itu sendiri dan ahlinya, orang-orangnya yang beramal mereka itu dengan dia dalam dunia. Ahli Quran yang beramal, dia belajar Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia beramal, dia baca Quran, amal, baca Quran, satu amalan di dunia ini. Di dunia datang, kita di dunia ini nak beramal apa kan? Di dunia datang Quran dan ahlinya pada hari kiamat nanti yang beramal. Taqdumuhu suratul Baqarah, mendahului Quran tadi kan, surah Baqarah dulu, lebihnya surah Baqarah dulu, datang dulu kan. Wa alu Imran, dan surah Ali Imran. Sebab Baqarah, Ali Imran kan datang pada hari kiamat nanti. Kata Nawas ni, perawi ni, dan memberi misal. Dan Nabi ni buat misal, Torabah ni Nabi buat misal, Torabah sepukul dia buat misal ni kan. Bagi keduanya, Nabi buat perbandingan kedua surah tadi macam mana. Dia datang tadi kan? Sebab dia akhirat ni lain kan, Nabi
orang dia tak tahu lah. Dan Nabi buat perbandingan, buat misal bagi kedua surah tadi, Baqarah dan surah Ali Imran tadi kan, oleh Rasulullah SAW. Salasata amsal, 3 misal, 3 perbandingan. Dua surah tadi datang tadi kan, dengan orang yang ahli dia tadi, dia datang macam mana kan keadaannya. Nabi buat 3 perbandingan. Kata Nawas ni, tidak, aku lupa akan dia. Kemudian aku tak lupa apa yang Nabi buat tadi. Dia ingat Nabi buat perbandingan 2 surah yang datang tadi nak membela ahli dia tadi, orang dia tadi dekat, orang yang beramal, yang belajar dia beramal, beriman lagi kan, kita beriman dengan Quran, kita beramal dengan dia. Tak, aku tak. Qala, kata Nabi, ta'tiyani ka'annahuma ghayabatan. Datang kedua surah tadi tentang Baqarah Imran ini seolah-olah keduanya naungan. Macam naungan. Tuduh. Bayang datang seolah bayang. Ghayabatan, naungan. 2 naungan. Dan antara keduanya syarqun. Syarqun ni ada cahaya. Di antara 2 naungan dia ada cahaya. Nampak cahaya. Syarqun ni cahaya. Itu satu kan. Dia datang seolah naungan, dan di antara dua naungan tadi ada cahaya datang. Atau kata Nawas itu rawi ka'annahuma ghamamatan saudawani. Ataupun kata dia, perbandingan itu seolah-olah keduanya kabus. Apa makna kabus? Kabus ni mana macam asap kan, kabus hitam. Bukan putih. Kita kabus dengan mana putih kan, kabus ada hitam. Saudan. Bila hitam tu jadi teduh kot kita kata. Kabus jerbu lah kabus lah. Saudawani, hitam kedua-duanya. Yang kedua kan, surah tadi. Ataupun ka'annahuma, seolah keduanya zullatun, teduhan. Zullahnya teduh, bayang. Ataupun kedua-duanya itu seolahnya teduhan daripada burung yang berbaris. Teduh, kalau burung banyak kan, dia ada teduh bawah kan. Burung yang berbaris, yang terbang ada teduh bawah kan. Masalahnya dia ni teduhan bayang daripada burung. Sawat ni yang berbaris, yang terbang berbaris. Tujadilani an sahibima. Kedua-duanya mempertahankan tuannya. Dia mempertahankan, dia bela kita. Kalau ada apa-apa, kita tak boleh, kita diam kan, tak boleh nak barat. Tak boleh nak berdalih. Kedua-dua surah tadi membela Tuhan ahli. Kita membaca Quran. Surah ni satu surah, 2 surah, surah Baqarah dan surah Ali Imran. Itu kelebihan dan tuan. Surah Kahfi banyak kan. Baik, Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Daripada Anas, Nabi Malik sahabat, katanya telah bersabda Nabi SAW bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Tadi kita tahu ada puncak. Setiap benda ada hati. Kita manusia ada hati, binatang ada hati, ada inti. Kalau kuih ada hati, ada inti dia kan. Hati dia yang tengah-tengah, yang paling sedap tu hati dia kan. Kuih kan, inti dia. Setiap benda ni ada hati dia kan. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hati Al-Quran jadi Yasin. Hati jantung Al-Quran Yasin, surah Yasin. Kalau orang baca, tak kira lah malam-malam, jangan tak kira benda. Yes, hati Quran, kena baca benda-benda. Baca lah, tolong dulu senang kan. Kita baca lah benda-benda, mana yang boleh. Kata benda Allah, Nabi tak baca. Boleh lah kan. Baik, masa sikit 40 bagi orang tu kita kenapa dia kata hati kan, dia kan Yasin ni tak puas. Masalah surah Yasin tu mengatakan, mengapa kata pengarang ni kan dikatakan hati atau pati atau inti atau isi Al-Quran. Hati boleh kata, pati boleh katakan, benar ada hati dia.
atau inti dia, kita ada inti ataupun isi. Kalau buah isi dia kan kita nak makan kulit lah, kita nak isi dia. Kalau kelapa isi dia kan, lepas tu nak ambil pati dia, santan dia lah. Santan dia. Pati kelapa, hati santan. Santan pula jadi minyak lah, minyak paling berharga daripada kelapa kan. Quran ni semua surah-surah lain kan, hati dia Quran. Batu dia ditai minyak lah. Tak ada apa minyak kan. Tak boleh kita ada Quran ni kan hati Allah. Tak boleh kata. Jadi pengarang ni kan dia Syekh kita ni banyak ilmu kasar. Sebab pun dikatakan akan dia pati atau hati Quran itu kerana melengkapi ia atas segala ayat yang dalam maknanya. Dia melengkapi segala ayat tadi yang ada dalam surah tadi, yang maknanya sangat dalam kan? Sebab tu dikata pati kan? Segala ayat tadi dia melengkapi segala ayat-ayat yang dalam yang sangat mendalam maknanya. Makna dia sangat mendalam kan? Mendapati dia mendalam serta keadaannya ringkas. Yasin kan, Yasin wal Quranil Hakim kan, Quranil Hakim. Innakal ayat ringkas dalam surah lain kan, surah Baqarah ayat kan. Serta serta keadaan yang ringkas ayat atau aturannya, aturan ayat dan kecil bukunya. Mana surah ni pendek kan, 83 ayat dan juga melengkapi ia atas dalil-dalil yang putus, dalil yang sah. Al-Quran yang mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Putus Quran, putus ada hikmahnya, ada kebijaksanaan, ada kebaikan. Innaka laminal mursalin, engkau wahai Muhammad tergolong daripada orang yang rasul-rasul, orang yang diutus. Putuskan engkau Muhammad laminal, innaka laminal mursalin, sebenarnya daripada orang-orang yang diutus oleh Allah, rasul-rasul ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Putus. Kita ni berada, kalau kita ikut Islam ni, kita berjalan di atas jalan yang lurus. Jangan syak. Sebab Quran kata kita kan, jangan tak jalan lurus. Tapi kita duduk ikut Quran, ikut Nabi. Sebab Nabi itu daripada utusan Allah kan, mursalin. Kita betul. Jangan syak. Kata ada ikut betul. Yahudi betul kot, dia besar kan, dia dulu Kristian Nabi Isa. Kalam Allah apa? Allah Isa, Masih Allah, Masih Allah, Maryam. Dia tak ada bapa, Allah jadi dia segitu. Tak, kita. Jadi dia kata sini, dan juga melengkapi ia atas dalil-dalil yang putus dan ilmu-ilmu yang maknun. Ada ilmu yang tersembunyi yang kita tak tahu banyak. Qul fayakun dan Allah yang tahu. Allah kata kun jadi. Yang mana satu ilmu yang kita tak dengar. Kalau kita kata kun tak jadi, tapi Allah kata kun, kata jadi. Sebab Nabi Musa dan Tuhan, dia pukul dengan tukar tu batu, tukar dengan kayu. Jadi Allah kata macam keluar tukar, keluar air tu, keluar 12 mata air. Sebab pada esok ini ada 12 buah kan, 12 keturunan. Jadi ilmu-ilmu yang tersembunyi dan makna-makna yang halus saja. Dalam Yasin makna dia sangat halus. Mana-mana yang halus tentang matahari, tentang bulan, mana-mana dia yang sangat halus, yang sangat. Dan janji-janji yang disukai. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakhur. Semuanya ahli surga dan sebab mereka menikmati nikmat-nikmat dalam syurga. Mana janji-janji yang sangat disukai, ya. Dan takut amaran-amaran yang melampaui dan amaran yang keras. Dalam Yasin banyak amaran-amaran yang keras. Wabtazul yawma ayyuhal mujrim. Berpisahlah kamu wahai orang yang berdosa. Banyak amaran-amaran yang takutan-takutan, amaran yang sangat-sangat keras. Dan isyarat-isyarat yang menerangi. Banyak isyarat-isyarat dalam Yasin ditengokkan yang menerangi.
dan saksi-saksi yang cukup keindahannya banyak dalam Yasin. Sebab itu dikatakan hati Al-Quran dari tuan-tuan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab pun dikatakan surah Yasin itu hati Al-Quran kerana tidak sah iman itu melainkan cukup percaya. Dia tak sah iman kita kalau tak percaya apa yang disebut dalam Yasin. Apa yang dalam Yasin kan? Tak percaya Nabi Muhammad itu Rasul, tak sah iman itu. Tak percaya ada nakah, sebut nakah, Quran ada sebut nakah kan? Tak sah. Tak percaya kita apa? Dibangkitkan. Kalau man ba'asana min marqad. Mereka katakan, siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita, daripada kubur kita? Hazal ma wa'ada Rasulullah Musa. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Muhammad dan benarlah Rasul-Rasul. Jadi semua ada. Mana kata Imam Ghazali dan tuan sikit kan? Dikatakan surah Yasin itu hati kerana tidak sah iman kita itu melainkan cukup percaya dan mengakunya ada hasyar, ada perhimpunan, ada kebangkitan di akhirat. Itu surah Yasin. Kalau dia tak percaya dia ada perhimpunan masyar dan hasyar ni himpunan dan hasyar ni kebangkitan di akhirat. Mana tak sah lah iman kita. Sebab semua ada nak kita dibangkitkan balik, dihubungkan balik. Kita tak boleh bercakap dia yang menjadi saksi. Kaki tangan kita kan watasdu ardu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu yaksubun. Hak yang kami tutup. Jadi ada kan masalah bercakap, tapi hari itu orang nak berbohong tak ada. Bohong nak tutup. Dan menyaksikan jadilah saksi. Kaki mereka dan tangan bima kanu dengan apa yang mereka usahakan jadi. Tapi jadi betul lah. Kalau kita tak beriman apa dalam Yasin, tak sah iman kita. Sebab semuanya ada dalam Yasin. Tentang janji-janji Allah, tentang kejadian dan alam tadi kan, semuanya ada. Baik sekali tuan-tuan. Pertamanya tentang kelebihan Yasin lah. Pertamanya seperti barang disebut pada hadis yang datang, bersabda Nabi SAW, man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atil Qur'an asyara marrat. Artinya barang siapa membaca ia akan surah Yasin kan? Tak kira lah masa mana dia baca Yasin kan? Disuratkan, dituliskan oleh Allah baginya pahala dengan sebab membacanya itu sebagai pahala membaca Al-Quran dengan dia baca Yasin 10 kali. Dia baca surah Yasin sekali. Allah tulis bagi dia kan? Dia membaca Quran tak termasuk Yasin tadi kan? 10 kali baca pahalanya. Yang hadis Hasan Warid, hadis Warid apabila hadis Arab. Keduanya sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin kulla lailatin ghufira. Barang siapa yang baca surah Yasin pada tiap-tiap malam, tiap-tiap malam dia Yasin. Dia surah Yasin. Dosa diampun baginya segala dosanya yang kecil-kecil. Dosa-dosa kecil habis tak ada, bersih dah. Tiap-tiap malam baca Yasin. Sekejap dah dapat kalau kita lancar kan. 10 minit, saya akan letak sampai 10 minit surah Yasin. Kita kena bagi lancar. Ketiganya sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca akan surah Yasin pada malam. Malam tadi baca Yasin. Berpagi-pagi masa esoknya dia bangun pagi tadi, ia diampun baginya akan segala dosanya yang kecil-kecil. Mana esok dia bangun tak ada dosa. Sebab malam tadi dia baca Yasin. Kita dosa kecil banyak tuan. Seperti macam daki kan. Habuk-habuk. Kita tak mandi banyak. Tak mandi sehari kan. Perlu kan. Ada habuk. Dosa kecil kita kan. Tak lepas jaga dan apa kan. Kena juga kita baca Yasin. Banyak istighfar kan. Yang keempatnya sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana marratan. Artinya barang siapa membaca ia akan surah Yasin satu kali ya. Dia baca sekali. Sehari, siang dan malam.
maka seolah-olahnya membaca Quran dia 2 kali. Ganda pahala katanya. Pahala kita sekali ya baca Yasin, salah kita baca Quran 2 kali. Kalau dia baca Quran 2 kali itu banyak lagi kan, masuk Yasin, masuk Kahfi, masuk surah Bukhari. Kelimanya sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min zunubi faqra'uha inda mautakum. Artinya barang sesiapa membaca ia akan surah Yasin kerana menuntut memandang wajah Allah di negeri akhirat. Kerana dia harapan kerana Allah, bukan kerana mereka. Kerana nak tunani hajat berjalan, kerana dia harap wajah Allah, balasan daripada Allah kan, keredaan Allah di akhirat. Bukannya kerana dilepaskan daripada neraka, tak kira itu pulang pada Allah kan, lepas daripada neraka, kerana Allah kan. Dan bukan kerana dapat balasan syurga lah, dia kerana Allah, itu pulang pada Allah. Nak bagi syurga kan, nak seksa dan neraka, itu pulang pada Allah. Allah tahu kan diri dia, orang yang betul, dia tak harap. Nescaya diampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya yang kecil. Habis dosa kecil. Kita ni harap-harap dosa kecil kan, dosa besar kita tak buat kan, kita tak minum haram, kita tak bunuh orang, kita tak berzina, kita tak buat sihir, kita tak tuduh orang itu dosa besar kan. Banyak kita tak tuduh orang berzina, kita tak lari dari peperangan, kita tak syirikkan Allah benar-benar, itu dosa besar. Dosa yang sama tujuh yang membinasakan. Diampun dosa-dosa yang kecil. Maka kata Nabi, bacalah oleh sekalian kamu akan surah Yasin itu di hadapan orang yang memanggilkan anak. Mungkin orang tu ada nampak tak ada nazar, nampak dia tak ada harapan, sakit kan, nampak lain ada kan. Bacalah orang-orang yang memati daripada kamu surah Yasin tadi, supaya didengarnya dengan telinganya dan bergerak hatinya kepada Yasin itu. Maka diampun Tuhan akan dosanya yang telah lalu. Karena apa yang kita buat betul kan? Orang sakit, orang ini kepada Yasin. Kalau hajat bukan, kalau ada hajat dan Yasin, orang kena hajat. Kita nak pergi Mekah, nak pergi mana-mana, nak sakit. Orang yang Yasin tak ada beda apa. Ada hadis semua. Kalau orang hajat, ada hajat dia baca Yasin. Orang kena hajat, dia baca pagi Yasin, hajat dia hari itu Allah tunaikan. Dia baca malam, awal malam, hajat dia malam itu kan Allah tunaikan. Itu kelebihan Yasin, banyak ni kelebihannya. Itulah tuan-tuan, sebanyak kan. Jadi kita ni katalah, janganlah cepat-cepat kata itu beda orang, itu beda orang. Tak boleh buat apa. Saya dulu kan ada bulan Rajab, ada Allah yang ada bersama dia kawan. Yang jangan puasa bulan Rajab beda orang. Itu saya dah buat apa? Tak ada hadis kan. Puasa dia tak bagi bulan Rajab, tak usah bulan Rajab bulan haram. Dia tak ada hadis. Kelebihan dia. Jadi susah nak tu tanda. Jadi dia tak puasa bulan sebab takut benda apa. Tak pun nak puasa. Tak kira apa hari lah. Kalau nak puasa lah. Bulan Rajab ni bulan haram, bulan baik. Kita pun nak puasa 2 bulan dengan Rajab Syakban kan. Rajab dah puasa kan. Tak ada. Tu bulan haram, ni bulan haram. Tapi dia tak buat apa. Dia kata dalam Yasin malam Jumaat benar. Malam lain pun dia tak baca. Itu sebab saya tak ada kawan buat dia tak benar, tak baca. Habis kawan dia larang tak baca Quran kan. Dia orang yang ada suruh dia tak baca. Habis tak ada. Mana kosong. Tengok TV kan. Itulah kita sikit selanjutnya insya-Allah lah. Banyak hadisnya soalan makanan kita ni kan. Maknanya juzuk yang ke-19. Oleh itulah yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT, diberi hidayah taufik beramal dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Aku berwali hadza wa